Amalan penyusuan susu ibu adalah sangat bagus ya. Terutamanya Kementerian Kesihatan Malaysia sangat menggalakkan amalan ini dan KKM pun telah menetapkan satu polisi yang dikenali sebagai polisi penyusuan susu ibu Malaysia, di mana para ibu disarankan untuk menyusu bayi mereka sejak lahir sehingga usia 6 bulan dan meneruskannya sehingga usia 2 tahun. Susu ibu terutamanya merupakan diet yang sangat terbaik ya kepada bayi sebab ia mengandungi nutrisi yang lengkap dan juga merupakan antibody semula jadi. Tetapi kita faham jugalah kan, ada masa ibu yang menyusu pun boleh jatuh sakit ataupun mempunyai masalah kesihatan yang lain di mana mereka perlu makan ubat juga. So pada waktu ni lah mereka akan fikir, bolehkah menyusu dan makan ubat? Ataupun patut tak berhenti penyusuan buat sementara waktu kan? Sebenarnya semua ni bergantung kepada jenis ubat yang mereka ambil. Secara amnya, kebanyakan ubat adalah selamat untuk diambil. Cuma beberapa jenis ubat, contohnya lah seperti ubat cytotoksik, ubat radioaktif, dah terlarang, ataupun ada juga ubat yang khas digunakan untuk berhenti penghasilan susu badan. Ubat-ubat seperti ni memang langsung tidak boleh diambil lah ya. Jadi okey, mungkin ada yang tertanya-tanya lah kan, ubat-ubatan yang diambil ni oleh ibu itu sendiri, dia akan memasuki ke susu tu. Okay. Mungkin rasa macam aku makan ubat ni masuk tak ke susu? Anak aku ni makan sekali ke? Macam tu. Ya mesti para ibu ada terfikir juga kan, sama ada ubat yang mereka makan tu meresap masuk dalam susu ke tidak. Dan bila dimasuk, apakah kesan kepada bayinya kan. Okey, sebenarnya keselamatan ubat ni dia bergantung kepada beberapa faktor. Okey, yang pertama jenis ubat, yang kedua penyakit ibu, ketiga usia bayi. So contohnya lah ya, ubat yang dimakan untuk penyakit ringan seperti ubat demam, antibiotik, ubat tahan sakit, kebanyakannya adalah selamat untuk diambil untuk semasa penyusuan. Okey, manakala jika ada para ibu yang makan sesetengah jenis ubat seperti ubat psikiatrik, ubat sawan, kesan sampingan ubat seperti ini kemungkinan boleh menyebabkan bayi rasa mengantuk ataupun letih sedikit. So jika ada ibu yang mengambil ubat-ubat seperti ini, mereka kena sentiasa pantau anak mereka untuk mengelakkan kesan sampingan yang tidak diingini. Jadi apakah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan semasa merawat ibu yang menyusu ni Puan? Okey, terdapat beberapa faktor ya untuk dipertimbangkan. Pertama macam sifat kimia dan farmakologi ubat, sebab setiap ubat tu dia punya sifat tu adalah berbeza. Seperti saiz molekul, tahap pelarutan dalam lemak, kadar penyerapan ke dalam badan dan sebagainya. Okey, bukan itu sahaja. Kandungan ubat juga dia kesan dia adalah lain kepada bayi yang lahir cukup umur dan bayi yang lahir pramatang. Selain daripada itu, pengambilan ubat jangka masa pendek dan panjang juga memberi kesan yang berbeza. Okey. Jadi kita nak tanyalah Puan Kausilah, kalau ubat-ubat batuk ubat seperti batuk dan sesama, selamat ke diambil semasa penyusuan? Okey, soalan ni mesti ramai nak ingin tahu kan, sebab gejala demam batuk selsema ni adalah sangat common. Betul. Sebenarnya ubat batuk dan selsema ni boleh digunakan ya semasa penyusuan. Antara ubat yang digunakan untuk selsema contohlah antihistamin. Okey, tapi bila kita dewasa makan ubat selsema, kita rasa sangat mengantuk kan. Kalau kita dewasa pun dah rasa mengantuk, apatah lagi bayi, dia pun akan dapat kesan yang sama juga. Sebenarnya ubat antihistamin ni dia boleh dibahagikan kepada dua kategori. Satu kategori ubatnya jenis yang sedatif yang memberi kesan mengantuk. Lagi satu jenis pula dia tidak memberi kesan mengantuk. So contoh ubat yang tidak mengantuk tu adalah loratadine dan cetirizine. Ubat-ubat seperti inilah yang sesuai untuk diambil untuk ibu yang menyusu. Sebab satu dia selamat. Kedua kadar serapan dalam susu adalah sedikit. Ketiga dia tidak memberi kesan mengantuk pada ibu dan bayi. Ataupun jika ibu nak ubat yang jenis sedatif,
boleh, tapi disarankan untuk ambil bila perlu sahaja. Sebab kita takut bila dia ambil untuk waktu yang lama ataupun masa yang lama, bayi boleh tidur untuk waktu yang lama daripada kesan yang mengantuk tu. Bila mereka tidur waktu lama, sesi penyusuan akan turun. Bila tak cukup susu, tak cukup nutrisi, dia boleh efek dekat tumbesaran bayi. Okey, baiklah, itulah penerangan yang sangat jelas sebenarnya. Dan okey, itu ubat-ubat yang antara ubat batuk dan juga ubat sesama yang boleh diambil. Bagaimana pula dengan contoh ubat-ubatan yang tidak boleh diambil oleh ibu yang menyusukan bayi? Ataupun dan bagaimana pula dengan contoh ubat-ubatan yang boleh diambil dan diteruskan oleh ibu yang menyusu, Badan Puan? Okey, bagi ibu yang mengambil ubat untuk rawatan seperti kanser atau kemoterapi dan bahan radioaktif, mereka perlu berhenti penyusuan buat sementara waktu ya. Tetapi selepas rawatan tu dah complete, mereka mungkin ada option untuk sambung balik penyusuan. Tetapi mereka perlu berbincang dengan doktor lah. Selain daripada itu, ada juga ubat yang boleh merencat atau mengurangkan penghasilan susu ibu. Contohnya seperti ubat yang ada hormon estrogen. Contoh-contoh ubat yang boleh ambil tu macam saya dah terangkan tadi kan, seperti ubat demam, ubat batuk selsema, ubat tahan sakit, antibiotik seperti yang ni lah. Tetapi walau bagaimanapun, ibu kena pantau juga pada anak mereka untuk mengelakkan kesan sampingan. Baiklah. Dan bagaimana, mungkin ada yang tertanya-tanya lah kan, kesan untuk mengurangkan kesan ubat-ubatan tu sendiri kepada bayi. Ada beberapa cara. Salah satu cara adalah jika tiada keperluan, tak perlu makan ubat. Contohnya seperti ubat tahan sakit, ubat demam. Tetapi jika terdesak ataupun terpaksa kan, boleh. Tetapi penting kena ingatkan, menyusukan dahulu bayi, kemudian baru makan ubat. Maksudnya macam sebaik selesai je sesi penyusuan tu, terus makan ubat. Supaya kepekatan ubat dalam susu tu dapat dikurangkan sebelum tiba sesi penyusuan yang seterusnya. Ataupun ibu juga boleh pilih waktu yang bersesuaian, seperti waktu malam, sebab mungkin yang tu lah last sesi penyusuan kan, dan selepas tu bayi pun akan tidur. So mereka boleh makan ubat waktu malam. Bagi ibu yang perlu menjalani terapi elektif, mereka boleh bincang dengan doktor. Boleh tak tangguh prosedur sehingga bercerai susu. Tetapi yang ni bergantung kepada penyakit ibu. Selain daripada itu, khas untuk ibu yang perlu mendapatkan rawatan radioaktif sebab mereka tidak boleh memberi susu kan, patut berhenti buat sementara waktu. Tetapi macam mana dia orang nak pastikan susu tu sentiasa ada dan tidak kering, sebab selepas selesai je rawatan tu, mereka akan dapat option untuk sambung penyusuan. So mereka boleh gunakan kaedah perah dan buang susu untuk memastikan bekalan susu tu tidak putus.